Boleh start sekarang? Boleh start terus lah. Ya, betul. Ke 9 suku nak start? Boleh lah. Boleh je start sekarang. Okey, baik. Kita mulai, Prof. Okey, baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka usrah kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk berjumpa pada malam ini. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang menonton usrah ilmuan kita pada malam ini, yang mungkin akan masuk melalui Zoom ataupun yang menonton melalui live secara langsung di Facebook ataupun YouTube Wak TV. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kerana yang hadir. InsyaAllah setelah Alhamdulillah kita dapat laksanakan usrah kita pada malam ini, usrah yang ke berapa usrah yang ke-94. Usrah yang ke-94. Alhamdulillah. Jadi daripada kluster sains dan pembangunan mampan dan dua ilmuwan Abim. InsyaAllah pada malam ini kita akan bentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan sistem kewangan kita, iaitu sains wang riba utama. InsyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan riba pada malam ini. Tapi kita nak tengok dari sudut sains lah, insyaAllah. Iaitu kita akan bersama dengan tidak asing lagi pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Aziz Ibrahim. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini, insyaAllah. Prof, kena buka mic. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya nak sharing ni masih tak bagi lagi akses. Kalau boleh bagi sharing ni. Oh, masih tak lagi. Saya tak jadi. Sudah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini untuk membincang satu topik yang agak penting sebenarnya pada ketika ini, iaitu berkait dengan wang, iaitu bahan benda yang selalu kita gunakan tiap-tiap hari. Dan wang ini saya akan menyatakan bahawa ianya adalah riba, satu riba. Dan ianya bukanlah satu riba yang simple, tetapi satu riba yang utama. Dan beberapa idea yang saya akan ketengahkan ini mungkin akan kontradik sedikit dengan pandangan atau tidak bersamaan dengan pandangan kita punya mazhab, iaitu sama ada mazhab Imam Syafi'i ataupun Hanafi dan lain-lain lagi. Kerana mereka membuat takrifan wang yang berbeza. Jadi sebelum orang kata ada soalan-soalan nanti, cuba tengok apa yang saya define wang. Kerana definition itu akan menentukan sama ada wang itu adalah satu riba atau tidak. Okey. Apa yang kita lihat sekarang ini ialah baru-baru ni perubahan di antara, kalau kita bandingkan wang ringgit dengan wang Amerika, kita dapati harga wang ringgit berturun, dia turun, dan harga wang Amerika naik. Dan adakah patut kita merasa risau mengenai perkara ini ataupun tidak? Agak susah untuk kita lihat kalau berdasarkan kepada kita tengok dalam julat masa yang pendek ini.
Tapi kalau kita tengok dalam julat masa yang lebih panjang, sebagai contoh yang ini untuk 5 tahun, kita dapati memang dia agak fluctuate lah, di antara ringgit Malaysia dengan US dollar. Cuma yang menjadi, kalaulah kita nak rasa risau, pertambahan minta maaf ya, saya baru balik daripada luar negara, jadi masih grogi dia, saya batuk-batuk iaitu maksimum dia, maksimum dia telah melebihi daripada yang sepatutnya, iaitu 4.4 nisbah dia. Jadi sekarang dah sampai 4.5, 4.6. So mungkin kalau nak rasa risau, itulah dia nak rasa risau dia, kerana pertambahan dia agak tinggi, perubahan yang agak tinggi. So sekarang ni kita perlu monitor lah, sebagai rakyat dan juga sebagai orang yang berilmu, kita kena monitor apakah yang berlaku dalam pertukaran ini. Tetapi sebelum itu, selepas saya nak membincang satu lagi perkara yang amat penting bila bercakap mengenai wang ni. Wang ni dari segi takrifan, kalau dalam bahasa Inggeris ni kita kata wang ni adalah satu komoditi yang diterima oleh semua orang, ataupun sebagai satu medium untuk perubahan dalam ekonomi, yang kita gunakan medium itu untuk mengubah ekonomi kita. Jadi medium ini mempunyai harga dan nilai yang tertentu, yang ditulis kat situ. Kalau dia tu RM1 maka RM1 lah, kalau RM10 RM10, dan RM50 RM50. Dan ianya circulate, maknanya dia pergi daripada seorang ke seorang, daripada negeri ke negeri, ke negara ke negara. Dan ini menggalakkan dan memudahkan kita untuk berniaga. Dan ini adalah prinsip kekayaan pada dasarnya. Jadi kalau kita nak letak dalam bahasa Melayu kita, cuma sebelum itu, current medium. Dan untuk buat masa ini, kita hanya menggunakan shilling, coins ataupun dan juga wang kertas. Dua bentuk itu yang banyak digunakan sekarang. Jadi bila kita katakan duit ataupun money ataupun wang ini, apa yang kita maksudkan ialah shilling tersebut dan juga wang kertas. Dua perkara tersebut. Jadi kalau kita nak terjemahkan, mata wang dalam Islam ialah sesuatu yang berfungsi sebagai alat perantara dalam proses pertukaran barang. Jadi dia hanya sebagai alat saja, sebagai alat perantara. Apabila kita ingin membuat perniagaan, contoh medium of exchange. Jadi digunakan untuk mengukur nilai satu benda ataupun barangan yang kita hendak, bila kita nak membeli ke, untuk membuat pinjaman dan lain-lain lagi. Dan mata wang ni pada dasarnya sepatutnya tidak mempunyai nilai-nilai intrinsik. Dia hanya sebagai exchange saja, sebagai untuk perubahan, menggantikan barang-barang yang kita hendak itu. Jadi Islam pada dasarnya tidak mengiktiraf wang sebagai komoditi. Jadi yang ini, adakah perkara ini masih lagi berkuasa? Kebanyakan ilaf daripada kita punya mazhab ialah berdasarkan kepada prinsip ini, bahawa wang tidak diiktirafkan sebagai komoditi. Tetapi malangnya kita dapati sekarang ni wang telah menjadi komoditi. Jadi bila dia dah menjadi komoditi, adakah masih kita nak menganggapkan sebagai wang itu sebagai sesuatu yang tidak riba? Jadi di sini yang saya nak bawa ke tengah ni, kerana zaman telah berubah dan apa yang ulama kita lihat dahulu, dia lihat pada wang yang berbeza. Dan sekarang ni wangnya berbeza. Jadi kita akan bincang lebih kurang agak detail lah perkara ni nanti, dan saya akan tunjukkan perbezaan tersebut. Dan mata wang ni menurut pandangan sejarah Islam ada macam pandangan lah. Tetapi one thing yang jelas, kita dapati macam Imam Malik mendefinisikan wang sebagai satu barang yang boleh diterima sebagai alat pertukaran. Jadi beliau yang sekiranya masyarakat bersetuju, maka bolehlah kita gunakan. Kalaulah kita kata nak guna kulit sebagai wang, maka bolehlah jadi kulit tu sebagai wang dan lain-lain lagi. Ataupun kita menggunakan emas dan perak. Imam Ghazali pula mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran telah memperkenalkan dinar dan dirham sebagai wang.
Jadi itu pun boleh digunakan sebagai wang. Mana emas dan perak dapat dijadikan sebagai wang. Ibn Taymiyah juga menurut beliau wang adalah alat untuk mengukur nilai, berfungsi sebagai alat pertukaran. Jadi itu dia guna dia wang. Kita guna wang tersebut, sejumlah benda dapat diketahui nilainya yang berdasarkan kepada wang sebagai rujukan kita. Begitu juga kalau kita dengar Ibn Qayyim juga menyatakan perkara yang sama, maknanya tapi wang tak boleh jadi komoditi. Ini yang common yang kita tengok daripada ulama-ulama atau sejarah yang dulu. Ibn Khaldun pun mengatakan dua logam yang telah diciptakan oleh Allah itu emas dan perak sebagai pengukur nilai, sebagai barangan. Itu sebagai wang. Diukur sebagai merujuk kepada nilai emas dan nilai perak. So ini adalah takrifan wang, dan kita lihat memang common lah. Memang kita tak heran. Memang ini adalah wang yang difaham oleh fuqaha kita pada masa dahulu. Cuma sekarang ni wang tidaklah seperti itu. Dia telah berubah. Jadi adakah kita sebagai umat Islam perlu membuat ijtihad yang baru dan melihat perkara ni secara baru, ataupun kita masih nak berpegang kepada ijtihad dahulu yang berasaskan kepada wang yang berbeza. Yang ini yang persoalan yang perlu kita fikirkan bersama-sama. Jadi kalau kita tengok sejarah wang, walaupun ada setengah orang tak bersetuju bahawa kita mula dengan barter trade. Memang kalau kita nak cakap barter trade ni ialah kita meletakkan satu barang dengan satu barang yang lain. Jadi itu nama dia barter trade. Ataupun kita gantikan dengan kerang sebagai itu pada tahun 1000 before Christ. Kemudian baru kita introducekan wang kertas, dan kita introduce emas. So sekarang ni kita ada kad kredit, kita ada electronic money, dan yang terlater sekali ialah cryptocurrency. Jadi itu adalah perubahan dari segi wang, apa yang dikatakan sebagai wang, walaupun paper money ataupun wang kertas tu masih digunakan hingga sekarang, tetapi telah ada wang-wang lain, gold, credit card pun wang juga, electronic money pun wang juga, tapi tak nampak apa, nampak 1010 saja. Dan cryptocurrency pun nampaklah Bitcoin dia tu nampak macam emas warna dia, tapi sekarang dah ada macam-macam Ethereum dan lain-lain lagi. Jadi itu dia wang, berubah daripada bartering, iaitu kita menukar barang dengan barang lain. Itu dia permulaan wang. Walaupun ada setengah mengatakan wang tidak start macam tu. Bergantunglah kat mana kita nak mundur ke belakang dari segi masa. Okay. Evolution of wang ni, kalau tengok barter ni maknanya dia akan menukarkan, katakan sebagai contoh bulu apa orang kata binatang ditukarkan dengan benda lain, sebagai contoh makanan dengan berries, maka itu dinamakan barter trade. Tapi yang masalah yang timbul ialah kadang-kadang orang tu tak nak berries, dia nak benda lain. Jadi bila dia nak benda lain, ini yang dijadikan masalah double coincidence of wants. Maknanya keperluan yang diminta oleh penjual dan pembeli tak sama. Jadi bila ini tak sama, barter trade itu jadi tak sesuai lah digunakan, kerana orang yang nak beli nak benda lain, orang yang nak jual nak benda lain. Jadi masalah. Jadi dengan itu terciptalah wang. Secara simple saja, kerana itu untuk memudahkan dalam kehidupan manusia ni, kerana kita hidup kita sebagai bermasyarakat, memang kita hidup sebagai bermasyarakat. Dan untuk memudahkan kehidupan tersebut, maka kita menggunakan wang sebagai asas bagi mengganti ataupun menukar barang yang kita perolehi. So bila tengok barter trade, barter ni itu perubahan menggantikan satu dengan bahan komoditi lain tak berlaku, maka timbullah wang. Paling mudah sekali ialah sebagai contoh kita guna kerang dan lain-lain lagi. Tapi again, yang ini agak susah nak ingat tu, just imagine nak bawa kerang banyak-banyak, jadi berat dia. Jadi dan sudah senang didapati pula tu kalau bergantung pada orang yang pandai cari kerang, dia dapat duit banyak dia kata. So akhirnya ini pun tak sesuai digunakan. Dan kemudian datang pada gold. Gold memang pada zaman Rasulullah kita dapati bahawa gold telah gold dan juga perak digunakan.
Dan ini bermula daripada zaman Mesir, kerajaan Mesir dulu lagi dah mula penggunaan ini. Gold ini kerana kita dapati dia agak cantik kalau kita lihat, dan begitu juga silver agak cantik, jadi lebih mudah untuk kita gunakannya sebagai wang. Dan gold ni pula dia tak rosak dengan mudah, jadi dia boleh tahan lama. So dari segi security-nya dia bergantung pada berapa banyak gold yang kita boleh keluar daripada bumi. Dan dia boleh membuat perhiasan dia cantik jugalah, gold. Jadi banyak option. So dari segi sejarah International Monetary System, kerana kita kena faham yang ni, kerana tidak again kita tak faham apa yang saya bincangkan dalam wang ni. Pertama, standard yang mula-mula ialah menggunakan gold standard. Maknanya setiap duit yang kita keluarkan mestilah berpadanan dengan standard emas, standard emas. Ini dalam tahun 1880 hingga 1914. Ini dinamakan the gold standard. Kemudian kita menggunakan gold itu sebagai asas untuk pertukaran, menukar atas satu duit daripada satu negara ke satu negara lain. Maka dia bersandar kepada berapa gold untuk duit tersebut. Ini pada tahun 1925 hingga 1933. Ini dinamakan gold exchange standard. Dia menggunakan gold. Kemudian selepas peperangan yang kedua, US merasa mereka dah kuat dah. Dia kata, since kami yang kuat sekali, maka sekarang ni semua duit kena merujuk kepada duit kami. Itu yang dinamakan Bretton Woods system. Jadi semuanya kena trust kat mereka lah. Semua duit kena compare dengan mereka. Tapi lama-lama kita dapati semua orang tak percaya kat US punya duit. So bila dah tak percaya itu, timbullah apa yang kita panggil sekarang ini sebagai the Jamaica system. The Jamaica system ni bermula pada tahun 1976. Dia agak yang ini agak unik ya. Kebanyakan ulama fuqaha kita hanya sampai tahun 1933 tu, the gold exchange standard. Mereka tak tahu mengenai the Bretton Woods system. Lagilah mereka tak tahu mengenai the Jamaica system, iaitu the floating exchange rate system. Yang ini yang agak unik ya. Saya akan explain apa yang dimaksudkan dengan the floating exchange rate system, atau dalam sistem wang ni kita panggil sebagai the Jamaica system. Jamaica system. Dan kita kena faham ini kalau kita nak membuat ijtihad nanti in the future insyaAllah. Jadi macam mana wang ini berfungsi kalaulah di Amerika dia punya Federal Reserve Bank dia create money dengan membeli security di open market. Maknanya dia beli security di open market, dan berapa banyak yang dia perolehi itulah dia jumlah wang yang sepatutnya ada. Dan untuk bank pula, kalau tadi federal itu adalah bank negara. Kalau bank pula macam mana dia nak kawal dari segi money supply, ialah dengan memberi loan kepada pelanggan-pelanggan dia dan juga bisnes. Itu dinamakan discount money, discount. Bunyinya ganji sikit lah, discount tetapi itu bila bank cuba apa orang kata naikkan atau jumlah duit selain daripada FED. So ada 4 different type of money. Ini pun kita kena faham. Duit ni bukannya sama aja semuanya, tidak. Duit ni pada dasarnya di dalam dunia dalam dunia sekarang ni ada 4 jenis. Yang pertama ialah apa yang kita panggil sebagai commercial money. Commercial money yang ini sebenarnya adalah book money, maknanya duit yang di dalam buku, maknanya sebagai contoh hutang dan lain lagi. Jadi commercial bank money ataupun dinamakan commercial bank money untuk perniagaan. Yang kedua ialah apa yang dipanggil sebagai fiduciary money. Fiduciary money ini berdasarkan pada trust, maknanya sebagai contoh cek, sekarang ni dah tak ada dah, boleh cek lah, tapi berdasarkan pada satu kertas dituliskan nilai kat situ, maka itulah dia nilai cek tersebut. Itu dinamakan fiduciary money.
Dan yang paling famous sekarang ni apa yang kita panggil sebagai fiat money, ya, fiat money. Dan fiat money ni adalah government issue currency yang tidak disandarkan kepada apa-apa, hanya kepada trust saja. Dia bukannya bersandar pada gold, dia tak bersandar pada silver, dia tak bersandar pada apa-apa. Dia keluarkan duit tu, kita in God we trust, katakan. Kita hanya boleh percaya saja, tak boleh nak argue. Itu dinamakan fiat money. Jadi fiat money ni pada dasarnya ialah satu ketah yang tak laku dijadikan laku oleh trust, ya, oleh kepercayaan. Dan yang keempat yang banyak fuqaha kita faham dari segi duit ialah duit adalah berasaskan kepada komoditi, ya, ataupun komoditi money. Contoh dia merujuk kepada gold, merujuk kepada silver dan lain-lain lagi. Dan itu dinamakan komoditi money. Malangnya sekarang ni, zaman sekarang ni kebanyakannya adalah fiat money. Fiat money. Jadi bila katakan nak guna hukum-hukum bagi komoditi money, tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Kerana telah lari daripada definisi duit itu sendiri, duit itu ataupun wang tersebut. Okey. Jadi mata wang dalam Al-Quran dengan hal hadis, kalau kita tengok pada dasarnya, dia cuma menceritakan mengenai penggunaannya saja. Penggunaan wang dinar, penggunaan wang dirham, bagaimana Rasulullah menggalakkan supaya dirham dan dinar itu tak disimpan bawah katil dan lain-lain lagi. So, ini kita dapat lihat sebagai contoh surah Ali Imran, di mana Allah berfirman, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percaya kepada harta yang banyak, nescaya dia akan kembali kepadamu. Tetapi ada pula mereka yang jika engkau percaya kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikan kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Jadi maknanya dari segi penggunaan, lebih kepada penggunaan. Jadi mata wang pada zaman Rasulullah ini dia menggunakan apa yang ada pada masa itu. Dan yang ada pada masa itu ialah wang Rom dan juga wang Parsi. Wang Rom dan juga wang Parsi. Jadi mereka menggunakan pada zaman Rasulullah. Begitu juga dalam zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga begitu juga dalam Khalifah Umar Al-Khattab, di mana pada ketika itu dia mencadangkan penggunaan shilling perak yang dipanggil sebagai dirham, dan dia mengikut acuan Sasan, kerajaan Persia, Persian, dan dia dipanggil dirham. Dan dia juga ada yang dipanggil sebagai piawaan khalifah, khalifah, di mana dia meletakkan yang tersebut menentukan 10 dirham bersamaan dengan 7 dinar. Dan setiap dinar mesti mempunyai 4.2 gram emas. Jadi again, kalau kita tengok kan ini komoditi money. Ini komoditi money. So jangan kita berhati-hati dari segi kefahaman kita. Jadi pada zaman Rasulullah, dia menggunakan komoditi money. Pada zaman sahabat pun begitu, menggunakan komoditi money. Jadi gambar ni tipikal lah, satu hadis yang famous, di mana seorang sahabat dia beli kambing, kemudian dia jual kambing, dia menggunakan 1 dinar. Itu adalah duit daripada Roman ni. Dan dirham biasa, dinar dan dirham, bergantung pada kerajaan mana yang memerintah pada masa itu. Dan oleh kerana hanya ada 2 kerajaan saja, iaitu Rom dan Parsi, maka yang duit yang digunakan adalah Rom dan Parsi. Later pada zaman Umar saja yang baru kita tukar kepada duit yang ada nama-nama Islam. Jadi despite kita enjoy guna gold ni, pada masa itu pun orang dah mula semua salah tak nak guna gold. Pasal gold ni bukannya senang nak bawa. Seketul dia berat. Jadi apa yang jadi ialah, apa yang berlaku ialah biasanya goldsmith ni, apa yang dia buat, dia keluar ketah untuk gold tersebut. Jadi itu balik kepada bermulanya penggunaan kertas, kerana dia lebih mudah untuk dibawa dan lebih mudah untuk kita berjual beli. Jadi pada tahun yang post-war Bretton Woods yang mula dia tak percaya tu, mereka berbalik kepada duit kertas. Dan siapa yang mengawal sebenarnya? Yang sebenarnya Parlimen. Kalau di US ialah Kongres lah. Parlimen dari segi
constitution kita dia ditetapkan berapa jumlah wang yang boleh dikeluarkan, begitu juga dengan Kongres menetapkan berapa jumlah wang yang boleh dikeluarkan. Jadi limitnya diletakkan di situ. Tapi siapa yang menentukan nilai wang tu? Yang ini yang jadi apa orang kata memerlukan satu kefahaman yang jitu bagi kita umat Islam Kerana currency ni, currency value nilai wang tu ditentukan oleh, memang no doubt lah supply dengan demand tetapi masalahnya ada bila kita kata wang, nilai wang tu ditentukan oleh supply dengan demand, seakan-akan kita telah menjadikan wang itu komoditi. Kerana hanya komoditi aja yang ada supply dengan demand. Kalau bukan komoditi tak ada supply dengan demand. Yang ini kita kena faham. Jadi supply dengan demand ini diinfluenskan oleh banyak faktor. Yang saya risau sangat-sangat ialah kerana dia bergantung kepada interest rate. Dan formula yang untuk menentukan nilai wang itu pun ada interest rate dalam formula tersebut. Dan inflation, capital flow, money supply, semua ni ada dalam persamaan nilai wang. Okey. Jadi sekarang ni wang telah menjadi komoditi. Bolehkah kita masih menggunakan hukum fiqh yang mengatakan wang itu bukan riba? Bila dah kita membiarkan bahawa dia dah tukar jadi komoditi. So macam mana kita bagi value kerana yang ni pun penting untuk kita faham sebagai orang Islam dan juga untuk menentukan hukum nanti. Pertama, dia adalah exchange rate. Take away dia, how much will it buy in foreign currency? Maknanya berapa banyak daripada duit kita untuk beli duit orang lain. Jadi ini bergantung pada supply and demand. Kemudian the demand for treasury note, berapa orang yang nak duit kita. Lepas itu berapa banyak yang berada di luar sana dan berapa banyak yang ada dalam negara kita. Dan value itu, kalaulah money itu decline, kita namakan dia inflasi dan harga barang naik. Itu dia namakan inflation. Tetapi kalaulah barang itu jatuh harga dia dan nilai duit bertambah, itu dinamakan deflation. Jadi ini istilah-istilah yang kita kena mula faham. Kalau tidak, kita tak boleh nak memberi hukum ataupun memberi fatwa mengenai wang. So itu dia perubahannya. Jadi valuable, kita dapati sekarang ni bahawa duit itu bukan as simple as commodity base. Ia adalah duit fiat yang boleh berubah-ubah. Dan malangnya dia berubah mengikut interest. Dia mengikut interest. Dan sebagainya kita ketahui interest adalah riba. Okey. Ada juga apa yang kita panggil sebagai the time value of money. Money ni pun berubah dengan masa. Kerana again, dia bergantung kepada interest. Jadi kalau kita nak calculate the time value of money ni, jadi ini dia formula dia. Bukan susah sangat nak cari formula ni. Formula dia pun simple je pun kalau kita tengok ni. Tapi kalau lah kata kita nak tukarkan nilai-nilai ni semua kepada tak ada interest, dia jadi FV sama dengan PV je. Tak susah apa formula ni. Jadi maknanya kalaulah time value money ni kan ada interest, maka kita dapati nilai dia berubah dengan masa. Jadi ini salah dalam misteri Islam. Ini totally salah. Okey, jadi apa yang kita lihat dalam exchange rate selalunya, US dollar banyak ini, Malaysian ringgit banyak ini, Singapore dollar banyak ini, Malaysian ringgit banyak ini. Ini adalah semuanya menunjukkan bahawa the purchasing power of one currency against the other. Maknanya dia dah jadi komoditi lah. The exchange rate of one most important price in the economy. Jadi exchange rate ini is the price of one currency in terms of another. Jadi ada purchasing power. Exchange rate are traded in global currency market. Jadi key concept here ialah kita boleh beli duit. Kita boleh beli duit. Okey, ini yang bahaya ni. Jadi kalau nak ikutkan about 6 trillion pertukaran duit ni berlaku setiap masa dan waktu. So apa yang dimaksud dengan floating ni? Tadi yang disebutkan di Jamaica, tadi ada perkataan floating, floating exchange rate system. Dalam floating exchange rate ni, supposed to be tak ada orang kawal.
So government tak boleh kawal semua, dia biar je gitu. Itu yang bukan floating. Tapi selalunya apa yang berlaku ialah central bank, bank pusat, macam kata bank negara kita, mengawal exchange rate ini dengan dia apa orang kata tukar polisi untuk hot money ini boleh mengalir, dan dia buat intervention sama ada dia beli currency ataupun dia jual currency, dan dia buy domestic currency dan dia jual domestic currency. Jadi ini tengok tu bunyi tu kan ke komoditi. Boleh beli, boleh jual. Okay, so kalau kita nak summarize kan currency ni sekarang ni, okay, saya nak ingatkan kita ini sekarang. We are not talking about zaman masa Imam Syafi'i ada, bukan masa zaman Imam Hanafi ada, bukan zaman Imam Hambali ada, bukan. Masa zaman tu lain dia punya wang dia. Ni dia wang ni ikut zaman ini dia. Free floating currency, ada target. Manage floating currency, possible ada dia berubah. Semi-fixed currency, fully fixed currency, ya, semuanya ada perubahan. Jadi yang ini kita orang Islam, kita kena faham. Kita tak boleh ambil aja apa hukum-hukum yang lalu kalau lah kita tak faham bagaimana fungsi wang itu sendiri pada waktu ini. So ada juga hyperinflation. Yang ni saya malah nak cerita lah. Ini panjang ni ceritanya. Bila price tu lebih daripada 50% dalam satu bulan, maka kita akan dapat apa yang kita panggil sebagai hyperinflation. So money, asset dan money network. Kerana duit ini pun ada dia punya term yang banyak digunakan, yang confusekan fuqaha zaman moden ni. Pertama kita kena faham yang money asset adalah fiat money. Yang ini penting ya, money asset adalah fiat money. Bila dikatakan fiat itu, dia tak bergantung pada apa, dia satu kertas saja. Sebagai contoh dolar, yen, euro, pound, apa sajalah, ringgit dan macam-macam lagi. Ataupun dalam bentuk coin ke, dalam bentuk kertas ke, ataupun bentuk digital ke, dia money asset. Tetapi ada lagi satu yang sekarang ni diperkenalkan bagi tujuan memudahkan untuk kita berinteraksi di antara satu negara dan satu negara, apa yang kita panggil sebagai money networks. So money networks ini yang paling terkenal ialah SWIFT. SWIFT ini ialah money network yang bank gunakan untuk bertukar payment ni di antara satu negeri dan satu negeri. Ada juga dalam bentuk individual, sebagai contoh PayPal ataupun Visa, Mastercard dan lain-lain lagi pun itu adalah banking network yang memudahkan untuk kita perniagaan. So there is money asset, then there is money network. Jangan keliru, okay? So kalau kita nak tengok kan apa orang kata PayPal ni, kalau rasa malas nak guna PayPal, ada 25 lagi boleh guna. Authorized Net, Braintree, Strip, Square, Skrill, Intuit, ProPay dan macam-macam lagi, 100 senarai. Bergantunglah negeri mana yang boleh guna, yang minat. Lagi yang dari segi SWIFT pula, kalau malah nak guna SWIFT boleh guna IBAN. IBAN pun boleh juga gunakan. Yang itu dia relate dengan akaun kita. Direct terus. Tapi kebanyakan sekarang ni menggunakan SWIFT. SWIFT adalah satu kaedah transfer duit. Ya. Okey, itu dari segi itu. Jadi ada lagi satu yang terbaru sekarang ni lah Bitcoin. Apa dia Bitcoin pula? Tadi saya cakap ya, dia punya evolusi tu. Akhir sekali adalah Bitcoin. Bitcoin pula ialah satu mata wang digital yang dicipta pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Sebelum tu tak pernah terkenal pun nama dia. Tak ada siapa kenal pun dia. Jadi apa yang berlaku dalam Bitcoin ataupun dalam wang digital kripto ni disekalakan oleh satu autoriti yang tidak berpusat. Ini non-centralized. Kalau tadi kan kita menggunakan bank negara. Tapi di sini tak ada autoriti yang itu. Once dia start, dia akan jalan sendiri saja. Jadi dia akan berjalan sendiri sahaja. Ini yang unik dia. Jadi Bitcoin ni adalah aset pertama dalam bentuk wang kripto. Bitcoin adalah wang kripto lah. Dan yang paling popular sekali ini. Apa yang berlaku ialah dihasilkan melalui penempaan, iaitu kita buat mining. Dan itu akan masa jangka yang panjang. Masa mula-mula dikeluarkan, saya pun involved dalam mining ni. Kerana mereka memerlukan teknologi komputer. Dan masa itu,
teknologi komputer yang ada di USM adalah among the best in the world. So kita boleh mining Bitcoin ni lebih laju berbanding yang lain. Tapi itulah selalunya saya buat benda-benda ni lillahi ta'ala, bukannya tujuan nak ambil kekayaan. So tak tahulah apa kejadian company yang menggunakan sistem kita. Saya rasa mereka dah milenial lah, tak jumpa lah. Okey. Jadi cuma Bitcoin ni telah ditetapkan 21 juta aja maksimum. Dia tak boleh lebih. So jaringan blok digunakan sebagai ataupun blockchain ya digunakan. Ya, maknanya dia adalah satu ledger awam yang merekodkan apakah dia transaksi yang kita nak buat ya. Jadi menurut pengasasnya Bitcoin ni kita tak boleh nak copy. Dia tak boleh nak control, tak ada siapa boleh control. Kerana kita menggunakan blockchain ni. Blockchain ni dia asing-asing. Bila kita ubah satu dia akan ubah semua. Jadi itu dia asas dia dalam blockchain. Jadi nak buat pengodaman ataupun itu tak boleh ya. Bukanlah mudahlah, boleh lah tetapi penatlah. Penat dia tak worth it ya, untuk buat. So, bagi contoh, kita ada Bitcoin gunakan third party bank ke government ke apa ke. Jadi kita transferkan kepada satu daripada komputer ke komputer. Jadi dia akan reward lah masing-masing. So, kalau dalam blockchain seperti berikutlah, kawan ni bagi contoh dia nak beli barang, maka apabila dia beli barang, dia akan bagi dia punya account Bitcoin punya account. So Bitcoin tu berikan ledger mana lah untuk kereta, untuk apa-apa, dan dia akan bayar kat sini. Setiap Bitcoin yang dibuat tu dia akan create another block, dan block yang baru tu akan menjadi berbetulkan setiap kali ya, digantikan sama je. Jadi dengan itu apa orang kata untuk kita copy satu-satu ni memang penat lah. Kita nak copy mengikut transaksi yang berlaku. Jadi itu dia how blockchain work lah. So Islamically macam mana? Boleh ke ni? Ini pun satu persoalan yang kita kena tanya semua fuqaha kita lah. Boleh jalan ke tak boleh jalan. Okey, jadi kita teruskan perbincangan. Jadi ini dia how does a Bitcoin work. Dia simple je, kita ada wallet dan wallet itu kita gunakan untuk membayar dan dia akan ambil daripada the central ledger untuk pembayaran. Dan untuk mining, ni tak susah. Kita ada mining, kita boleh buat mining dengan komputer. Di mana kalaulah kita mempunyai satu sistem yang cepat, maka kita boleh mine banyak ya, Bitcoin sebagaimana maksimum yang telah ditetapkan tadi. So cuma itulah dari segi elektrik yang digunakan makin hari makin bertambah lah. Masa mula-mula saya involve dulu dengan Bitcoin, saya setakat ni ya, pada tahun 2011 tu kami guna komputer saja. So lepas itu sekarang ni tengoklah dah mungkin dah makin lama makin canggih. Tahun 2021 ni. So kalau dulu guna komputer saja boleh dapat, masa itu saya alhamdulillah lah percaya guna sistem yang cepat ya, kami boleh produce Bitcoin dengan banyak cepat. Dan sekarang ni terpaksa guna banyak lah memory dan masa dan electric bill pun banyak. Dah sampai setakat ini lah dia mengenai cost dia untuk mine satu Bitcoin saja. So time berubah. Okay. So cuma kita kena ingat ya pada ayat ini. Ini ayat ni penting ya, ayat surah Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jadi Allah melarang ya, dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi ini riba. Apa dia riba sebenarnya? Iaitu apa yang kita perolehi
yang melebihi daripada sepatutnya. Dan sebagai contoh, apakah ada riba? Sebagai contoh, Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa yang beri tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. That's why kita careful. Ini dalam Muslim. Hadis 2971. Jadi dalam perniagaan ini, kita mesti niat kita betul. Kita mesti jujur, kita hindar riba, kita menjaga syiar Islam dan kita pastikan barang yang kita jual beli itu adalah halal. Okay, itu adalah step-step dia. Jadi riba, kalau mengikut ulama kita, dia boleh bagi pada dua, iaitu riba buyuk, riba dalam transaksi, dan riba duyun, riba dalam hutang. Jadi bergantunglah riba fadai, ia bertukar barang ribawi dari segi berat dan bilangan, riba nasi'ah, bayaran bertanggung, barang ribawi, riba qad dan riba jahiliah. Tambah nilai pada pokok pinjaman, denda seperti cas tambahan. Ini dinamakan riba jahiliah. Okey. Jadi wang riba ni, wang kita kata ia riba utama kerana paper money adalah riba. Credit card adalah riba kalau dia ada interest. Electronic money juga adalah riba kalau ada interest. Saya tak nak bubuk cryptocurrency right now, berdasarkan kepada apa yang saya terangkan, dia mungkin tak ada riba. So yang tiga ini memang jelas ada riba. Walaupun ilah pengharaman riba mengatakan wang kertas tidak termasuk barang ribawi. Cuma itu adalah kerana masa keluarnya statement ini ialah ketika masyarakat menggunakan wang yang berasaskan kepada emas, berdasarkan pada emas. Memang kita tak kata riba. Tetapi selepas itu dia telah bertukar menjadi riba. Jadi mengapa wang kertas riba sekarang ni? Kalau sebelum ini tak dikatakan kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain-lain lagi. Dan saya pergi juga banyak tempat dah. Saya sembang, semuanya katakan wang tak termasuk riba. Tapi bila saya tanya apakah dia wang yang dimaksudkan dengan wang, semuanya cerita wang adalah sebagaimana Rasulullah menggunakan wang berasaskan kepada komoditi. Dan bukannya wang berasaskan kepada fiat money. Fiat money. Jadi bila dia dah berasaskan kepada fiat money, dia akan jadi riba. Wang fiat tiada nilai. So macam mana boleh ada nilai macam komoditi. Dan exchange rate ada juga interest. Time value ada juga interest. Jadi semua ni menunjukkan bahawa wang sekarang ni telah jadi riba. Sudah jadi riba. Jadi kita kena berpatah balik kepada apa yang hadis Muslim nombor 2971 yang mengatakan kalau nak emas, naklah bayar dengan emas. Sebagai contoh, saya ada duit RM1 Malaysia, maka kalaulah saya bagi duit RM1 Malaysia saya kepada orang Singapura, dia kena bagi balik kat saya RM1 Singapura. Mengapa? Kerana dua-duanya adalah wang. Oh, bukan. Dia kata satu tu RM1, lagi satu itu Singapura dolar. Dolar dengan ringgit tak sama. Sejak bila pula you nak mainkan hukum Allah? Hukum Allah simple saja. You bawa emas, you namakan dia emas ke gold ke apa ke, it's still emas. So please kalau bagi siapa yang merasakan masih lagi macam tu, ingatlah bahawa perkara ni perlu kita lihat semula. Kita ni adalah orang yang berilmu dan elok kita guna ilmu kita yang ada. Okay. So pandangan ulama mengenai Bitcoin pula dari segi ada tiga. Ada yang kata haram, ada yang kata tak haram, ada yang kata tunggu dulu, tawakuf dulu. Saya pun tak wani nak kata lah kerana masih dalam kajian yang mengenai Bitcoin ini. Okay, so akhir sekali ada apa question? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pembentangan. Sebenarnya tadi saya pun nak bertanya soalan pun susah. Kalau minggu-minggu sebelum ni boleh lagi nak tanya soalan. Ini tajuk ni luar daripada bidang skop saya. Kena banyak membaca lagi ni bab-bab kewangan ni kan. Saya pun baru terjebak dengan bidang-bidang kewangan ni. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof atas penerangan tadi. Jadi insyaAllah saya buka ruang untuk sesi soal jawab. Alhamdulillah kita ada 4 orang yang baru masuk dalam ruangan Zoom. Yang sudah masuk dalam ruangan Zoom. Jadi saya bukalah. Saya buka ruang untuk sesiapa saja untuk bertanyakan soalan ataupun ingin memberi komentar atau pandangan. Saya buka ruang. Saya buka. Silakan, siapa-siapa. Tapi itulah sebab studio tak ada, studio Wab TV tak ada dalam ni. Tak dapat nak tengok siapa yang mungkin tanya soalan daripada Facebook atau YouTube. Tapi tak apa. Yang mana ada dulu di ruangan Zoom. Silakan. Kita ada Cik Sulaiman, ada Cik Kamaru Azizi. Ni orang yang beza kan Cik Kamaru Azizi ni. Bukan orang yang sama dengan Prof kan? Bukan eh? Cik Sufian, Cik Hasanah. Ada ke? Kalau tak ada saya tanya sikit lah kot dengan Prof. Sebab dia berkenaan dengan riba. Saya pun sebenarnya sudah kebelakangan ni Prof. Sebab saya pun tak berapa nak faham sangat dengan isu riba yang dimainkan dalam masyarakat ni lah kan. Dan saya pun sejak kebelakangan ni saya duk selalu scroll Twitter lah, media sosial dalam Twitter ni. Banyaklah yang mempersoalkan berkenaan dengan riba, lebih-lebih terutamanya dalam sistem perbankan Islam tu sendiri. Mereka mempersoalkan tentang amalan riba yang diamalkan dalam sistem perbankan Islam. Jadi Prof ada komen tak berkenaan dengan riba yang diamalkan dalam bank Islam ni sendiri? Apa yang mereka utarakan tu, apa yang ribanya dalam sistem perbankan Islam tu, macam mana? Bagi saya yang sebenarnya riba ni kalau kita nak tengok dari segi bahasanya ialah tambahan. Yang dalam bahasa Arab riba ni tambahan. Maknanya apa saja yang kita minta tambahan maka dia akan jadi riba lah. So kalau kita tengok pada zaman Rasulullah apa yang Rasulullah buat ialah sesiapa saja kalaulah dia ada membuat pinjaman contoh yang selalu digunakan ialah pinjaman. Apabila dia buat pinjaman, katakan dia pinjam wang sebanyak 1,000 katakan. So apa yang berlaku ialah dia akan bayar balik katakan dalam masa 3 tahun. So bila dia nak bayar balik 3 tahun, berapa dia nak kena bayar? Kalaulah mengikut Islam dan wang itu bukannya riba, dia sepatutnya bayar 3,000 juga. Bukannya lebih daripada itu. Kalaulah dia bayar lebih daripada itu dia dah bukan riba. So yang ini memang dah jelas dalam Islam. Yang menjadi isu sekarang ini ialah adakah wang itu sendiri adalah riba? Tetapi macam saya telah sebutkan 2 kali di dalam pembentangan saya tadi, ulama-ulama dahulu, ulama fuqaha yang dahulu, seperti, saya bukan nak kata mereka salah, mereka tak salah, mereka betul, tetapi rujukan yang diguna untuk wang mereka, takrifan wang mereka ialah berdasarkan kepada komoditi.
Kan saya kata ada berapa jenis wang dalam dunia sekarang ni. Dan pada zaman tersebut tak ada wang fiat. Tak ada wang fiat. Fiat itu ialah duit yang dicipta atas kertas saja. Dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Oleh kerana dia tak ada nilai, orang boleh bubuh nilai atasnya. Berbeza dengan komoditi. Komoditi macam emas. Dia bergantunglah siapa supply dengan demand dia. Kalau ndak seramai orang ndak emas, harga dia naik. Kalau ramai yang tak ndak emas, harga dia turun. Itu komoditi. Maknanya satu benda yang orang ndak, orang tak nak. Jadi bila wang dah jadi fiat, bila jadi fiat, apa asasnya dia naik dan dia turun? Ini yang saya nak persoalkan. Saya rasa kalau Imam Syafi'i pun dengar saya punya presentation ni, dia akan kata, ikutlah Prof. Kamarul. Dia tak ikut. Dia bukannya tu. Dia cakap mengenai duit fiat. Bukannya duit komoditi. Bukannya dirham. Bukannya dinar. Dia cakap mengenai duit fiat. Jadi ini masalah saya sekarang ni. Bila orang tak mau terima bahawa duit sekarang dah berubah. Bila duit dah berubah, kita punya pandangan dari segi hukum, hakam dia kena berubah. Jadi itu yang dikatakan pintu ijtihad masih dibuka. Jangan kita tutupkan pintu ijtihad. Dan semua yang kita ketahui, even Imam Syafi'i, orang-orang imam yang besar-besar ni, semua akan kata kepada kita, kalaulah ada argument yang lebih baik, terima argument tersebut. So, saya terbuka sebenarnya. Cuma yang jadi masalah saya ialah bila kita biarkan duit yang riba ni kita gunakan setiap hari. Jadi maknanya semua kita tersentuh dengan riba ni. Setiap kali kita keluar duit dari poket kita, maknanya kita akan berbelanja riba. Itu berat tu. Maknanya setiap hari buat dosa. Kalau lah ikut ayat Quran tadi, orang yang makan riba ni, dia jadi macam orang gila. That's why, sekarang ni terlampau ramai orang gila. Jadi tak ada ala semua. So, saya harap kita tak macam itulah. So, saya harap satu hari nanti kita akan ubah kerajaan kita. Dan saya mula tertarik ni bila saya pergi ke Afghanistan. Di Afghanistan, dia pun minta bantuan kita, orang Malaysia, untuk membantu mereka menyediakan sistem kewangan mereka. Tapi apa yang saya terkejut ialah bila mereka kata jangan ikut Malaysia. Tapi dia minta nasihat kita. Minta nasihat kita jangan ikut Malaysia. Mula saya tak faham apa yang dimaksudkan jangan ikut Malaysia. Dia kata Malaysia ni walaupun dia kata dia tak ada riba, dia ada riba. 10% dia kata okey lagi. Macam tu memang betul lah. Adalah ramai yang kalau kita sembang dengan orang Malaysia sekarang ni 10% dia kata okey lagi. Bagi saya tak okey. Ada juga setengah kata 5% pun okey lah. Saya kata tak okey. Masih lagi. Masih riba. Cuba fikirkan ya. Kita minum air. Kalau kita minum air walaupun 1% pun ada benda riba situ, neraka akan cari kita nanti. Tak bakarkan yang dah 1% tu. So, sebab itu saya pun mencari di seluruh dunia. Ada ke negara yang pakai 100% sistem financing Islam ni? Maknanya, duit dia, bagi contoh macam Afghanistan. Duit dia, dia menggunakan duit. Alamak, lupa lah. Duit apa? Duit dia, so kita tukar duit Malaysia, one to one. Kalau lah kita sanggup buat macam tu, then kita buat Islamic punya monetary system. So bila saya tanya dekat orang Afghanistan, you all ni tak takut ke dekat IMF dan dekat World Bank yang buat semua ni peraturan ni? Yang sebenarnya peraturan ni semua dibuat oleh mereka ni. So bila kita tanya kat mereka, mereka menjawab, kalaulah kami boleh berperang jihad dengan Amerika, dengan Rusia, kami kalahkan mereka. Ini kan pula jihad ekonomi, tak perlu angkat senjata pun. Dia kata, kita lawan je, kau mulut je. So, saya sedih bila dengar macam tu. Bahawa mereka punya semangat seperti itu. Dan saya harap mereka akan percayalah. Terima kasih, Prof.
Ada lagi ke yang nak bertanya soalan? Ada lagi? Prof Sufian, ada soalan? Oh, Prof Sufian, Prof. Dari UUM tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bila saya dengar yang ni saya pun takut juga nak cakap. Allahu Akbar. Sepanjang yang saya belajar belum ada lagi lah yang saya faham bahawa duit itu sendiri adalah riba. Sepanjang yang saya faham lah, melainkan transaction saja. Kalau ada transaction, di situ ada konsep riba. Jadi saya nak komen pun tak berapa, kita punya ilmu pun tak berapa cukup mantap lagi. Yalah betul, sebab kita mungkin ada satu yang Prof cakap tadi berkenaan dengan perbezaan harga Singapura, harga Malaysia kan. Yang ini kan dia memang kalau ikut dia demand and supply juga, benda ni semua ni demand and supply. Kalau you punya demand untuk you punya permintaan banyak, so you punya mata wang akan jadi lebih kuat. Okay, kalau demand Malaysia tak banyak, kita punya jatuh sebab antara satu dari sebabnya ialah kita punya ekspor kita tu tidak cukup kuat untuk menaikkan kita punya nilai mata wang. Nilai mata wang ni ditentukan, dipanggil exchange rate lah. Kadar pertukaran ni ditentukan oleh demand and supply. Import dan export lah senangnya. Import and export. Itu satu segi. Cuma tinggal lagi bila Prof nak kata why not? Ini benda ni saya dah bincang dengan Prof sebelum dulu lagi. Prof dah bagi tahu kenapa US dollar dengan Malaysia dollar tak sama. Sepatutnya satu US dollar sama dengan satu Malaysia kan. Jadi saya pun banyak juga saya telah fikir lah macam mana cara nak bagi dia jadi sama kan. Dan macam mana, apa kaedah yang kita boleh gunakan untuk jadikan nilai itu sama di satu dunia menggunakan nilai yang sama. Tapi kalau katakanlah kita ambil gold lah, emas okey, kita tanya dekat Singapura, 1 kilo emas ni berapa nilai duit dia? Okey, dia katakanlah dia kata nilai duit dia 100 katakan sekilo. Saya ingat lebih 100 lah. Sekarang ni harga 240,000 1 kilo, 240 lebih dekat 60. Okay, kita ambil mudah-mudah senang kita nak faham. Katakan 1 kilo emas sama dengan 100 US dollar, bukan US dollar, Singapore dollar. Kalau dekat Malaysia pula 1 kilo berapa harga dia? Jadi kalau kita boleh convert harga nilai itu, nilai duit dengan nilai emas di Malaysia, nilai duit, nilai emas di Singapura, and then kita boleh dapatlah dia punya equivalentnya. Maksudnya, kalau lah macam itu, kita boleh bagi seimbang lah. Okay, kalau macam itu, satu Singapore dollar, berapa satu Malaysia dollar based on gold tadi itu. Jadi kita akan dapat benda yang kita dapat sekarang ni lah. Dan dia tidak mungkin boleh sama. Tidak mungkin boleh sama kalau apa yang saya faham lah. Kalau dah macam tu kan. Jadi dia tidak mungkin boleh sama. Sebab kalau kita kira berdasarkan harga emas pun tak sama nilai dolar dengan nilai Malaysia. Kalau kita nak jadikan dia sama, 1 kilo di Malaysia dengan 1 kilo di Singapura, kita akan dapat nilai itu. Kita simple matematik, kita boleh dapat 1 Singapura berapa Malaysia ringgit. Dan begitu juga di negara-negara yang di Amerika ke, ataupun kita boleh pergi dekat Afghanistan, tanya 1 kilo berapa emas, duit dia apa. Jadi kita boleh convert, kita boleh tahu berapa satu Afghan punya ni dengan Malaysia punya ringgit. Itu yang saya faham lah berdasarkan ilmu yang saya belajar, international trade, exchange rate, apa semua ni lah. Yang saya agak tak boleh nak hadam lagi ni. Mungkin ada lah benda-benda yang ilmu-ilmu yang kita tak dapat lagi lah. Wang tu sendiri adalah riba lah. Fiat money tu saya terima lah. Memang saya terima. Memang sejak daripada Bretton Woods tu kan, dia dah tak ada nilai. Dia bukanlah siapa-siapa boleh cetak. Orang yang tertentu je yang boleh cetak duit ni. Government lah yang boleh cetak duit ni kan. Dan dia, oleh kerana dia tidak ada nilai, dia fiat money tu maksud dia macam ni.
dia cetak duit tu, katakan duit RM100 Malaysia, dia nak cetak duit tu mungkin dia RM2 ataupun RM3 je nak cetak duit tu. Tapi dia letak nilai RM100. Jadi fiat money itu adalah RM97. RM97 tu fiat money yang dia sebutkan, yang disebutkan sebagai fiat. Lagi RM3 tu dia panggil, kalau dalam ekonomi dia panggil cukai. Kerajaan dapat cukai daripada fiat money tu. Free, kerajaan cetak duit RM3 dapat cukai RM97. Itu yang apa ni saya faham lah. Jadi itu kelemahan fiat money. Ada banyak lagi lah ilmu yang saya pun tidak boleh nak hadam lagi lah. Mungkin kena banyak lagi perbincangan dengan pakar-pakar untuk kita betul-betul faham lah tentang konsep ni lah. Jadi itu dulu saya punya komen lah. Mungkin ada pandangan yang lain, dipersilakan untuk kita sama-sama belajar lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Sufian. Memang betul lah, kalaulah kita packkan ataupun kita rujukkan duit kita dengan komoditi sama ada emas ke silver ke lain-lain, dia dah tak jadi fiat money. Dia akan jadi commodity money, kata saya sebutkan lah. Dan ulama kita berpegang kepada itu, berpegang bahawa dinar dan lain-lain itu adalah dia merujuk kepada emas ataupun perak ataupun kataan lain dia commodity money. Tetapi apabila dah pergi kepada Jamaican exchange ni, Jamaica exchange ni dia duit dah tak jadi commodity base. Dia jadi open. Jadi bila dia jadi open, kita tak boleh pasal ada dua syarat yang dikenakan oleh ulama fiqh kita. Pertama, dia mesti commodity base. Yang kedua, dia tak boleh ada value. So maknanya dia tak boleh jadi komoditi. Tetapi sekarang ni kita dah rampant. Kita boleh beli duit Amerika, kita boleh beli duit Singapura. Itu adalah menunjukkan bahawa duit dah jadi komoditi. Jadi bila dah jadi komoditi, again, hukum yang dikeluarkan mengatakan ada dua syarat untuk menerima hukum itu telah dilanggar. Jadi bila dilanggarkan, maknanya kita kena ijtihad lain lah. So saya cadangkan, mungkin saya bukanlah orang yang boleh berijtihad, tetapi saya nak minta fuqaha kita, you need to berijtihad. Kalau you tak ijtihad, then ada possibility mungkin ulama dulu pun akan cakap apa pasal apa you tak berijtihad. Macam mana nak jawab depan Tuhan nanti bila kita kata dah ada peluang untuk berijtihad, kita tak nak berijtihad. So memang betul lah kata Prof. Sufian, there is a lot more need to be done. Tapi itulah, buat masa perbincangan saya dengan beberapa orang, saya pergi ke luar negeri dan berbincang dengan ramai fuqaha. Mereka tak berani, bukan tak berani lah, mereka agak risau untuk berijtihad bila saya point out dua perkara tersebut. Pertama, wang yang tak refund oleh ulama-ulama fuqaha ialah berasaskan kepada commodity money dan bukannya fiat money. So bila saya kata, you all faham ke apa yang dimaksudkan dengan fiat money? Oh, dia tak tahu itu. So tak apalah, kita pun tak nak go into detail kerana fiat money tu by itself pun dah pening kepala. Ini kan pula crypto money lagi pening lagi. Yang itu pun satu perkara lagi yang saya tak sebut lagi lah. Saya tanya dia apa, you all tahu ke apakah dia blockchain? Langsung tak tahu. Jadi maknanya sekarang ni ulama-ulama kita yang moden ni kena mula berfikir, kita kena do something about it lah. Because kesannya kepada semua kita, bukannya pada orang tertentu je, kepada semua umat Islam. Jadi ini satu yang kritikal yang perlu kita fikirkan. So itulah, terima kasih lah Prof. Sufian. Memang kita dah bincang banyak kali lah. Tapi it's good to hear from you lah. Terima kasih Prof. Sufian dan Prof.
Ada lagi ke? Masih kita ada masa lagi? Jika ada yang ingin bersuara. Uh, terlanjurlah kita dah mula satu orang kata usaha yang seperti ini lah. Saya rasa ada eloknya lah kalau kita buat sesuatu lah untuk kita angkat isu ni di peringkat yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kita bagi semua orang alert, ilmuwan lah yang memang dalam bidang ini, supaya kita bincangkan benda ni secara lebih detail berdasarkan fakta, berdasarkan hukum dan sebagainya. Kalau kita 5-6 orang ni bincang, saya ingat tak keluar benda tu sebab semua pun tak sampai ilmu kat situ. Jadi kalau kita boleh buatlah benda yang macam ini, mungkin hasil dia nanti sangat luar biasa lah. Kena ada orang yang take action, kita buat satu strategi yang betul-betul clear. Kita nak keluarkan, kita nak faham tentang konsep duit tu sendiri, wang tu sendiri. Jadi kena buat sesuatu. Tak tahulah siapa yang nak ambil inisiatif ni. Start daripada sini, hari ini kita kena fikir macam mana nak kembangkan benda ni. Dan dia akan ada banyak impact dia nantilah kepada dunia keseluruhannya lah. Jadi kena buat sesuatu. Saya tak tahu siapa yang berani untuk ambil cabaran ni. Saya di sini memang tak larat lah. Tidak ada kemampuan. Tetapi saya nak menyumbang tu, insya-Allah kita boleh buat. Mungkin kita perlukan satu tim yang boleh duduk, sit down, bincang betul-betul secara detail supaya kita semua clear, faham benda tu, dia punya hujung pangkal. Kalau tidak, orang ni cakap macam ni, kita fikir betul ke dia cakap ni. Jadi dia tak sama, ilmu dia dengan ilmu kita tak sama, jadi dia tak jumpa dia punya keseimbangan dia tu. Jadi bila tak jumpa keseimbangan dia tu, masing-masing akan kata, Muhammad tu cakap macam tu betul sangat dia tu. Kita tak nak benda macam itulah. Kita nak supaya semua orang faham dan at the end kita boleh dapat satu kepastian. Okay, ini sebenarnya yang kita faham. Okay, ni garis-garis dia mesti ada, mungkin ada banyak garis-garis yang kita tak dapat sekarang ni. Kita tak tahu garis tu sama-sama je yang mana satu betul, yang mana satu tak betul kan. Kalau kita boleh dapat benda tu, saya ingat memang cukup menarik lah. Boleh buat satu sistem. Kalau dekat Malaysia tak nak buat, kita bawa terus pergi Afghanistan. Okay, buat terus sistem ni. Sekarang ni nak buat pun tak berani kan. Dia tanya kita sikit, kita pun tak boleh nak cakap apa-apa. Itulah saya punya pandangan lah. Terima kasih. Prof ada nak komen apa-apa ke? Tak ada Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof Sufian. Yelah, kita perlu take action. Orang kata plan of action. Kena ada plan of action, POA untuk apa yang kita bincang pada malam ni. Sebab kita bermain dengan yelah, duit ni benda yang kita hadap tiap-tiap hari kan. Benda yang kita guna tiap-tiap hari. Yang kita nak clean, kita punya duit tu clean, tak ada apa-apa unsur-unsur riba ni kan. Kadang kita pun kadang-kadang tak sedar kan, kita hidup, kita rasa kita tak bergeluman dengan riba, rupanya kita terlibat sekali dalam kancah riba tu kan. Tu yang kita tak mahu tu lah. Okay, baik, insyaAllah. Ada lagi ke? Mungkin last lah kot, last ke ada? Adakah? Tak ada Okay, baik, Alhamdulillah. Saya rasa kita pun dah sampai ke hujungnya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini, yang di ruangan Zoom, yang menonton secara langsung di live Facebook dan juga YouTube Buat TV. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada usrah ilmuwan yang akan datang daripada kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan Abim. Setiap hari Ahad malam Isnin kita akan ada ke usrah, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap.
Kita tutup, kita tangguh malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.